Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman bin Abdul Rahman, nombor matrik A166150. Video ini akan membincangkan mengenai tesis saya, iaitu perbandingan antara latihan plyometrik dan latihan kekuatan terhadap indeks keletihan dalam kalangan atlet bola sepak Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Pembentangan ini akan diteruskan mengikut bab sebanyak 5 bab, iaitu bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kita teruskan kepada bab 1. Bab 1 ialah pengenalan plyometrik. Apa itu plyometrik? Plyometrik boleh didefinisikan kombinasi dari dua perkataan Yunani, plyo yang bermaksud lebih dan metrik yang bermaksud untuk mengukur mengikut Will ETL 1993. Manakala definisi kekuatan pula ialah kekuatan bermakna keupayaan untuk mengusir tenaga maksimum dalam satu usaha. Kemampuan kekuatan bermaksud terjadinya kecukupan otot pada manusia, mengikut Thomas 2000. Kekuatan juga boleh didefinisikan sebagai tenaga untuk melawan tekanan atau keupayaan untuk menjana ketegangan atau ketegangan, mengikut Harsono 1988. Kita teruskan. Ini adalah cara pengiraan fatigue index ataupun dalam bahasa Melayunya ialah indeks keletihan. Fatigue index boleh didapat sama dengan kuasa puncak tolak kuasa minimum akan dibahagikan dengan kuasa puncak darab 100%. Itu adalah cara pengiraan fatigue index. Objektif kajian saya ialah, pertama sekali saya ingin mengenal pasti latihan manakah antara latihan plyometrik dan latihan kekuatan yang mempengaruhi indeks keletihan dalam kalangan atlet bola sepak lelaki UKM. Yang kedua, saya ingin mengenal pasti tahap keberkesanan latihan plyometrik terhadap indeks keletihan. Yang ketiga, saya ingin mengenal pasti tahap keberkesanan latihan kekuatan terhadap indeks keletihan. Persoalan kajian. Bagi menjawab persoalan tersebut, terdapat beberapa hipotesis nol yang dikemukakan bagi mendapatkan jawapan. Yang pertama adalah, adakah wujud perbezaan yang signifikan di antara kesan plyometrik dengan latihan kekuatan terhadap indeks keletihan? Yang kedua adalah, adakah latihan plyometrik dapat memberikan kesan terhadap indeks keletihan? Yang ketiga, adakah latihan kekuatan dapat memberikan kesan terhadap indeks keletihan? Bagi hipotesis nol kajian, yang pertama, hipotesis pertama, tiada perbezaan yang signifikan di antara latihan plyometrik dan latihan kekuatan terhadap indeks keletihan. Hipotesis nol kedua, latihan plyometrik tidak memberikan kesan signifikan terhadap indeks keletihan. Hipotesis yang ketiga, latihan kekuatan tidak memberikan kesan signifikan terhadap indeks keletihan. Teruskan. Kepentingan kajian ini. Kepentingan yang pertama adalah kajian ini memberi manfaat kepada atlet bola sepak lelaki Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mengetahui latihan manakah di antara latihan plyometrik dan latihan kekuatan memberikan kesan yang lebih efektif terhadap indeks keletihan. Yang kedua ialah memberi manfaat kepada atlet bola sepak lelaki Universiti Kebangsaan Malaysia bagi mengenal pasti tahap kecergasan mereka. Kepentingan yang ketiga adalah memberi manfaat kepada jurulatih untuk menjadikan latihan sama ada latihan plyometrik atau latihan kekuatan adalah yang terbaik untuk mengurangkan indeks keletihan dalam kalangan atlet bola sepak lelaki Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, kita teruskan kepada bab 2.
iaitu sorotan literatur. Pengenalan. Dalam bab ini, kajian-kajian lampau dijadikan rujukan dan hasil daripada kajian tersebut digunakan sebagai perbandingan terhadap kajian yang akan dibuat. Yang kedua, kajian lampau dapat menerangkan tentang prosedur, cara untuk mengumpul data, masalah yang timbul semasa melakukan kajian dan keputusan yang dibuat. Kajian ini dijalankan berdasarkan kajian lepas tetapi pada keadaan yang berbeza. Kita teruskan kepada teori indeks keletihan. Definisi indeks keletihan. Keletihan otot adalah masalah keadaan yang berlaku selepas pemutupan otot kuat dan lama, di mana otot tidak dapat berkontrak lagi dalam jangka masa tertentu. Keletihan otot menunjuk dalam proses yang hampir dengan definisi sebenarnya. Fisiologi sebenarnya mengurangkan tindak balas terhadap rangsangan yang sama. Definisi ketiga, keletihan otot secara umum boleh dinilai berdasarkan kepada penurunan peratusan kekuatan otot, masa pemilihan keletihan otot, juga masa yang diperlukan untuk berlaku keletihan. Menurut Yogi Prawira Utama 2010. Faktor-faktor indeks keletihan. Terdapat dua faktor iaitu jantina dan umur. Yang pertama adalah jantina. Secara amnya, lelaki mempunyai tahap daya tahan otot yang lebih tinggi berbanding dengan wanita. Menurut Evan K., Catherine M. dan Adams 2006, lelaki mempunyai data yang lebih bagus berbanding wanita dalam daya tahan otot. Yang kedua ialah umur. Menurut Larson dan Carlson 1978, umur mempengaruhi ketahanan dan kekuatan otot setiap individu secara meningkat. Umur seseorang semakin berkurang ketahanan dan kekuatan ototnya. Teori latihan plyometrik. Plyometrik adalah satu kaedah latihan fizikal anaerobik yang populariti pada awal 1970-an ketika atlet dari negara Eropah Timur mula menguasai peristiwa yang bergantung kepada kuasa Stem dan Jepson 2007. Menurut Radcliffe dan Frentinos 1999 menyatakan plyometrik adalah teknik latihan berintensiti tinggi yang khusus membolehkan otot atlet memberikan sebanyak mungkin kekuatan dalam masa yang singkat untuk menghasilkan kuasa. Menurut Manoli et al. 2015, latihan plyometrik ditakrifkan sebagai pergerakan yang pantas dengan menggunakan press stretch atau counter movement yang menggabungkan stretch shortening cycle SSC. SSC terdiri daripada 3 fasa iaitu eccentric, pelunasan dan konsentrik. Teori latihan kekuatan. Menurut Diasriti 2015, latihan kekuatan merupakan model latihan yang sering digunakan oleh kebanyakan individu dari pelbagai peringkat umur, tahap-tahap kecergasan dan juga jantina. Kaukab Azim 2013 menyatakan latihan kekuatan adalah satu bentuk latihan isotonik yang mana daya yang dihasilkan oleh otot untuk menolak dan menarik objek bebanan tidak sepatutnya berubah. Yang ketiga adalah latihan beban juga merupakan satu latihan yang tipikal dan memberi kesan yang terbaik terhadap ketahanan latihan berintensiti tinggi. Menurut Joseph M. Robinson 1995. Okay, kita teruskan kepada bab 3 iaitu metodologi kajian. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini merupakan pendekatan kuantitatif yang mana menggunakan eksperimen. Kedua, kajian ini menggunakan konsep satu kumpulan pra-ujian dan satu lagi kumpulan pasca ujian. Dua kumpulan diambil secara rawak iaitu kumpulan A dan B. Kumpulan A akan menjalani latihan plyometrik manakala kumpulan B akan menjalani latihan kekuatan. Reka bentuk kajian adalah seperti berikut. Kumpulan A dan kumpulan B akan menjalani pra-ujian.
kosong ataupun unit dia 01. Kedua-dua kumpulan akan menjalani latihan pliometrik bagi kumpulan A, manakala latihan kekuatan untuk kumpulan B sebagai X sebanyak 3 kali seminggu dalam selama 6 minggu. Akhir sekali, kedua-dua kumpulan akan menjalani pasca ujian ataupun unit 02. Populasi dan persampalan kajian. Subjek yang terlibat dalam bagi kajian ini adalah atlet bola sepak lelaki yang mewakili Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Yang kedua, sampel bagi kajian ini terdiri daripada 24 orang atlet sahaja. Sampel dipilih dengan mengambil atlet yang aktif. Yang keempat, umur bagi subjek ialah 20 sehingga 23 tahun. Yang kelima, subjek akan dibagikan kepada kedua kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B tadi. Okey, ini adalah instrumen kajian. Ujian Wingate akan digunakan sebagai bateri ujian kajian ini. Ini adalah objektif. Yang pertama adalah objektif mengukur kuasa puncak anaerobik atlet. B, mengukur indeks kelatihan atlet. Kebolehpercayaan 0.93. Maknanya manakala kesahan adalah 0.607. Alatan yang digunakan adalah basikal ergometer Wingate Monarch. Bagi prosedur kajian, berat setiap atlet akan ditimbang terlebih dahulu. Yang kedua, atlet diarahkan untuk memanaskan badan dalam masa 10 minit. Yang ketiga, jumlah berat rintangan untuk atlet akan dikira. Atlet akan diarahkan untuk mengayuh basikal dengan arahan mula dan tanpa rintangan. Selepas beberapa saat dan atlet bersedia, rintangan dilepaskan dan atlet perlu mengayuh sekuat yang mungkin dalam masa 30 saat. Selepas 30 saat, data akan diambil dan atlet diminta untuk mengayuh secara perlahan untuk fasa pemulihan. Bagi pengukuran kajian, penurunan kuasa selepas 30 sakan ujian. Ini adalah prosedur kajian di mana kita melakukan kajian ini selama 6 minggu sahaja. Jumlah keseluruhan sesi sebanyak 18 sesi. Kekerapan 3 kali seminggu iaitu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Manakala jangka masa kajian ataupun ujian selama 45 minit hingga 1 jam bagi setiap satu sesi. Tempat berlangsung di Pusat Sukan UKM. Teruskan kepada bab 4 iaitu analisis data. Bab ini dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu analisis deskriptif dan kedua analisis inferensi. Teruskan kepada bahagian A terlebih dahulu iaitu analisis deskriptif. Ini adalah analisis statistik deskriptif bagi umur, berat dan tinggi. Peserta kajian bagi kedua-dua kumpulan yang terlibat puratanya berumur 21.46 tahun dengan julat umur 20 hingga 23 tahun. Secara purata, berat peserta adalah 61.71 kilo termasuklah yang minima 51 kg dan maksima adalah 74 kg. Bagi ketinggian pula, purata adalah 167.32 cm dengan julat antara 161 cm hingga 177 cm. Bagi jadual yang kedua, menunjukkan analisis statistik deskriptif bagi skor mengikut latihan pliometrik pada peringkat pra-ujian dan pasca ujian bagi ujian anaerobik Wingate. Skor indeks kelatihan yang dihasilkan mengikut latihan pliometrik. Min bagi untuk pra-ujian untuk latihan pliometrik adalah 76.38. Manakala pasca ujian untuk latihan pliometrik adalah sebanyak 74.94.
Terdapat penurunan yang sedikit selepas menjalani latihan plyometrik selama 6 minggu. Kita pergi ke jadual yang ketiga. Jadual ini adalah jadual bagi analisis statistik deskriptif bagi skor mengikut latihan kekuatan pada peringkat pra-ujian dan pasca ujian bagi ujian anaerobik minggu. Skor indeks keletihan yang dihasilkan mengikut latihan kekuatan. Min bagi untuk pra-ujian. Min bagi untuk pra-ujian untuk latihan plyometrik adalah 75.89. Manakala pasca ujian untuk latihan kekuatan adalah sebanyak 69.65. Terdapat penurunan yang banyak selepas menjalani latihan kekuatan selama 6 minggu. Kita teruskan kepada bahagian B, iaitu analisis statistik inferensi. Jadual pertama menunjukkan perbandingan pra-ujian bagi latihan plyometrik dan latihan kekuatan untuk ujian anaerobik ringgit. Min skor untuk plyometrik 76.38 dan latihan kekuatan 75.89. Dapatan ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan, iaitu P lebih banyak 0.05 bagi skor kedua-dua latihan. Oleh sebab itu, semua kumpulan dianggap setara. Kita pergi ke jadual yang kedua untuk bahagian B, iaitu perbandingan pasca ujian bagi latihan plyometrik dan latihan kekuatan untuk ujian anaerobik ringgit. Min skor untuk plyometrik adalah sebanyak 74.94 dan latihan kekuatan sebanyak 69.65. Dapatan ini menunjukkan terdapat perbezaan signifikan P lebih banyak 0.05 bagi skor kedua-dua latihan. Walaupun terdapat perbezaan signifikan, tetapi min latihan kekuatan adalah lebih rendah daripada min latihan plyometrik. Kita pergi ke jadual yang ketiga untuk bahagian B. Analisis statistik deskriptif bagi skor mengikut latihan plyometrik pada peringkat pra-ujian dan pasca ujian bagi ujian anaerobik ringgit. Min skor untuk plyometrik adalah sebanyak 76.38 dan latihan kekuatan 74.94. Pendapatan ini menunjukkan terdapat perbezaan signifikan sebanyak P lebih banyak 0.05 bagi skor kedua-dua latihan. Hal ini menunjukkan keberkesanan latihan plyometrik terhadap indeks keletihan. Pergi ke jadual yang terakhir, iaitu analisis statistik deskriptif bagi skor mengikut latihan kekuatan pada peringkat pra-ujian dan pasca ujian bagi ujian anaerobik ringgit. Min skor untuk plyometrik sebanyak 75.89 dan latihan kekuatan sebanyak 69.65. Dapatan ini menunjukkan terdapat perbezaan signifikan. P lebih banyak 0.05 bagi skor kedua-dua latihan. Hal ini menunjukkan keberkesanan latihan kekuatan terhadap indeks keletihan. Yang terakhir adalah bab 5. Antara cadangan kajian ialah pengkaji boleh menukarkan medium atau program latihan yang dijalankan. Sebagai contoh, kajian boleh dibuat dengan menggunakan program latihan yang lebih spesifik. Latihan sebegini dapat meningkatkan latihan lagi ke kualiti kajian. Kajian tentang perbandingan antara latihan plyometrik dan latihan kekuatan terhadap indeks keletihan juga tidak banyak dilakukan lebih lagi dalam Malaysia. Cadangan yang kedua adalah kajian ini hanya melibatkan indeks keletihan yang diberi tempat. Kajian seterusnya boleh membandingkan komponen kecergasan yang lain, sebagai contoh kekuatan otot atau ketahanan otot. Perbandingan antara komponen kecergasan juga boleh dilakukan, seperti perbandingan antara kekuatan otot dengan ketahanan otot menggunakan peserta yang sama atau subjek berdasarkan sukan tertentu.
Cadangan yang ketiga adalah kajian lain yang boleh dibuat termasuklah menggunakan subjek yang lain seperti bukan atlet ataupun atlet elit. Sebagai contoh kajian boleh dibuat untuk mengetahui perbezaan latihan plyometrik dan latihan kekuatan terhadap indeks keletihan dalam kalangan atlet bola sepak elit Malaysia. Kesimpulan daripada kajian ini, pengkaji ingin membuat beberapa saranan kepada pengkaji-pengkaji yang akan datang yang berminat untuk menjalankan kajian yang bertajuk latihan plyometrik dan latihan kekuatan terhadap indeks keletihan supaya lebih banyak kajian lanjutan berkaitan tajuk ini dijalankan pada masa akan datang. Pengkaji yang seterusnya disarankan supaya mengambil kira beberapa faktor yang lain untuk memantapkan kajian pada masa akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.